Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan digolongkan oleh Allah Azza wa Jal daripada kalangan hamba-hambanya yang saleh dan diberkati urusannya pada hari ini insya-Allah. Oleh kerana kita cuti pada hari ini bersempena dengan sambutan perayaan Tahun Baru Cina yang disambut oleh masyarakat ataupun kaum Cina pada kali ini ataupun pada hari ini, saya meminta untuk kita menukarlah, patutnya kuliah maghrib kita bawa pada kuliah subuh kerana mungkin ada keberkatannya kita mula awal ni, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin, selain daripada hari inilah cuti perayaan, kita juga tidak terlepas pandang, kita semua maklum bahawa hari ini merupakan satu Rejab, betul? Satu Rejab, iaitu permulaan kepada bulan yang sangat besar fadilatnya, iaitu salah satu daripada bulan-bulan haram yang disebut di dalam Al-Quran. Bulan haram ada 4, 3 yang duduk berdekatan berturut, 1 yang duduk asing. Kalau kita tengok bulan haram, dia mula dengan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Dia dekatlah. Lepas Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Cuma Rejab ni dia agak terasing. Bulan Rejab ni, dia tak duduk dekat dengan yang 3 bulan tadi. 4 bulan haram ini disebut di dalam Al-Quran. Jadi tak ada khilaf, tak ada beza di kalangan ulama tentang kedudukan bulan Rejab ni. Memang dia bulan haram. Itu disepakatilah, memang Quran sebut. Cuma suka saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada di dalam bulan haram seperti yang disebut oleh ulama, antaranya Ibnu Rajab, Ibnu Hajar dan imam-imam yang lain, ulama-ulama ahli sunnah yang lain, mereka menggalakkan kita untuk meningkatkan amalan dan ibadah pada bulan haram secara umum. Secara umum, maksud secara umum ni, apa sahaja amalan yang kita lakukan pada bulan haram dilipat gandakan ganjarannya. Seperti contoh, selain daripada bulan haram, kita ada tanah haram, Masjidil Haram, yang mana kita semua tahu amalan yang kita buat di tanah halal lah, kalau kita nak sebut secara mudah fahamnya, luar daripada tanah haram tak sama fadilatnya dengan kita buat di dalam tanah haram. Haram itu bermaksud kemuliaan. Al-Haram Al-Syarif, kan? Dia apa? Maksudnya bila kita buat satu ibadat dalam tanah haram itu, ganjaran, fadilat, pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, daripada tempat-tempat yang lain. Itu maksudnya. Jadi tak ada perbezaan, tak ada masalah untuk bila kita masuk bulan Rejab pada hari ini, kita meningkatkan, menambahkan lagi amalan-amalan yang kita duk buat dah tu. Mungkin sebelum ni kita tak buat sunat rawatib,
kita tingkatkan, kita tambah, kita amalkan. Sebab alasan dia bukan kerana ini ialah bulan Rejab, tapi kerana ia adalah bulan haram. Rejab tu bulan haram. Baik, itu yang pertama. Dan apabila kita masuk ke dalam bulan Rejab, kita juga nak kena mengingatkan diri dan keluarga kita bahawa semakin hampir dengan bulan Ramadan. Apa maknanya? Bagi mereka yang belum mengganti puasa, belum membayar fidyah dan sebagainya, hendaklah menunaikan kerana masanya sudah semakin hampir. Jadi maksudnya Rejab ni dia seakan-akan satu warning untuk yang belum ganti puasa, yang belum bayar fidyah ke, yang belum ada hutang-hutang apa semua tu, untuk dia menyelesaikan urusan tersebut kerana sudah dekat dengan bulan Ramadan. Baik. Jadi tuan-tuan, ini merupakan suatu ingatan lah daripada saya untuk diri sendiri dan tuan-tuan semua. Pulun lah yang nak sedekah ke, yang nak bayar zakat ke, apa dia lagi, yang nak buat kenduri ke apa ke, ambil peluang bulan haram. Tuan-tuan bayar zakat, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan buat amalan, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan wirid, tuan-tuan mari buat ibadat dia apa semua dalam bulan ni, pahalanya tidak sama dengan bulan yang sebelum ini, yang mana bulan itu tidak termasuk daripada bulan haram. Jadi memang kita kempen, ulama-ulama ahli sunnah memang menggalakkan untuk meningkatkan ibadat pada bulan Rejab. Walau bagaimanapun perlu diingatkan bahawa tidak ada langsung walaupun satu hadis tentang kelebihan khas bulan Rejab tu, tak ada. Dia hebat pasal apa? Jawapan tu kena bagi kena. Pasal apa dia hebat? Pasal apa kita kena pulun buat ibadat? Pasal dia bulan haram. Itu saja. Itu sahaja alasan dia. Ada tak doa tertentu? Ada tak puasa Rejab? Ada tak puasa tertentu? Zikir tertentu? Tak ada. Kalau tuan-tuan nak puasa, puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari sebulan. Kalau tuan-tuan nak puasa banyak hari macam puasa Nabi Daud, boleh. Ataupun dia kata aku tak biasa puasa sebelum ni, mai Rejab ni aku nak perbanyak sikit, ni bulan haram. Jawapan tu betul, alasan tu tepat. Tapi dia kata ada yang dianjurkan kita puasa 3 bulan berturut-turut ni, Rejab, Syaban, Ramadan. Itu tak ada hadis. Tak ada hadis. Cuma kalau tuan-tuan nak puasa, saya bagi alasan dia. Alasan dia apa? Yang pertama, Rejab bulan haram, Syaban bulan yang paling Nabi banyak berpuasa sunat, Ramadan tak payah alasan lah, memang wajib, kan? Jadi boleh. Tapi ada tak fadilat yang kata 3 puasa bulan berturut-turut ni? Tak ada. Okey, baik. Yang berikutnya, apa yang saya nak sebut, akan muncul satu jenis salat dia panggil sunat raghaib, 12 rakaat pada Jumaat yang pertama di dalam bulan Rejab. Mungkin barangkali tuan-tuan tak pernah dengar. Alhamdulillah, baguslah, tak pernah dengar, tak pernah tahu. Tapi saya sebut ni mungkin barangkali dalam dunia WhatsApp ni, teknologi SMS tersebar ni, kan, baru pertama doa-doa yang mereka duk hantar tu, doa bila masuk bulan Ramadan tu, saya jawab awal lah. Bila masuk bulan Rejab ni, siapa yang berdoa bagi selamat, ada yang minta maaf apa semua ni, yang ni semua tak ada dalam hadis. Semua yang tersebar tu adalah satu pendustaan. Yang kata kena sebar, kena bagi tahu, kena kongsi apa semua, itu direka-reka. Tidak ada khas doa-doa yang masuk Rejab ni secara sahihnya. Berikutnya, salat sunat raghaib ni ialah 12 rakaat pada Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab. Dia akan dibuat pada Jumaat yang pertama pada bulan Rejab, 12 rakaat salat sunat raghaib. Salat ini adalah salat yang termasuk di dalam bid'ah yang dilarang di dalam agama. Siapa yang kata, yang sebut perkataan kata salat raghaib ni bid'ah, adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Imam Nawawi rahimahullah dia sebut apa? Dia kata salat ini ialah salat yang bid'ah lagi dibenci. Jadi saya nak sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan nak sembahyang sunat silakan. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, nak sembahyang rawatib, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang witir, nak sembahyang duha, bagus. Ya, bulan-bulan lain mungkin tak semangat, mari bulan ni semangat, bulan haram. Tapi mengkhususkan satu-satu sembahyang kerana bulan Rejab, seperti raghaib tadi, Jumaat pertama, minggu yang pertama 12 rakaat, kaifiat tertentu, bacaan tertentu. Yang ni An-Nawawi rahimahullah, imam, dia kata tak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena ingatlah 2-3 benda yang saya sebut itu kerana kita berada di dalam bulan Rejab. Tak ada orang larang orang buat ibadat dalam bulan Rejab. Bagi clear elok-elok. Cuma yang kita tegur dan yang kita ingatkan itu amalan yang bersandarkan kepada riwayat yang palsu dan dhaif yang tak ada dalam perbuatan Nabi dan para sahabat. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محصرة فنكس فجعل ينكس بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أو كما قال. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Mari kita tengok apa makna hadis ni. Daripada Ali radhiyallahu an, katanya, kami telah menghadiri satu pengebumian jenazah di Baqi' al-Gharqad, bersebelahan dengan Masjid Nabi. Kenapa dia nama al-Gharqad? Kerana al-Gharqad ni merujuk kepada sejenis pokok yang banyak di kawasan Baqi'. Nama tu tempat tu Baqi'. Al-Gharqad ni kerana ada pokok Gharqad. Tuan-tuan boleh search dalam internet, ada gambar pokok Gharqad. Pokok Al-Gharqad ni ada hadis dia yang mana Nabi SAW dia sebut, kata pokok ini ni dia macam akhir zaman, semua pokok dia akan kata, ya Muslim, wahai orang Islam, mai di belakang aku ni ada Yahudi. Semua pokok dia akan bagi tahu, Muslim, orang Islam, mari belakang aku ada Yahudi, dia habaq. Orang Yahudi pergi sembunyi belakang dia, dia habaq, kecuali Gharqad. Jadi dia sejenis pokok lah Al-Gharqad, kan? Jadi Baqi' Al-Gharqad. Jadi Nabi SAW ni sahabat-sahabat apa banyak ke bumi di situlah. Di Baqi' Al-Gharqad ni. Antara yang duduk di situ Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kan? Duduk di situ Aisyah radhiyallahu anha pun di situ, kan? Dia sebelah dengan masjid Nabi SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi tengok di Baqi' Al-Gharqad tu, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang duduk di situ. Bahkan ada juga di kalangan rakyat Malaysia yang ada peluang duduk di situ. Ada kelebihan tak kita duduk di situ? Ada. Ada tak kelebihan kita dikebumikan di perkuburan Baqi'? Yes. Berdasarkan kepada satu hadis
daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu malam baginda telah keluar daripada rumah pada tengah malam. Aisyah kata, aku rasa Nabi ni mungkin nak pergi rumah isteri dia yang lain kot. Kan, pada malam giliran dia. Jadi oleh kerana dia nak cek tengok Nabi pi mana, dia telah keluar ikut kok belakang, mengintip Nabi ni. Nabi ni pi mana? Dia pun ikut. Nabi laju, dia laju. Dia kata, Nabi pelan, dia pelan. Nabi pusing, dia sembunyi. Dia nak tengok Nabi pi mana ni. Dia nak cek. Tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW ni dia telah berhenti di, sebab tuan-tuan tahu rumah Nabi, masjid Nabi dengan Baqi' ni dia berdekatan. Dan hadis ni juga menunjukkan Nabi ziarah kubur malam. Pasal Aisyah kata dia keluar malam, dia keluar malam, dia tengok dia pergi kubur. Jadi barangkali sebahagian suami tuan-tuan yang keluar malam ni pergi kubur, kan? Dia buat pergi kubur lah. Jadi tuan-tuan tak payah duk cek lah pergi mana, kan? Percayalah kat mereka, kan? Kalau nak bagi kemah lagi, pergi kubur tangkap gambar pak. Dia kata ni aku main kubur, ikut sunnah. Tak tahulah, tapi Nabi pergi malam. Sebahagian ulama kata pergi malam kerana dia lebih mendekatkan kita dengan suasana kematian. Sunyi, gelap. Tuan-tuan, apa makna sunyi? Apa makna gelap? Sunyi dan gelap adalah gambaran kepada alam barzakh. Sunyi, gelap, keseorangan itu ialah gambaran apabila kita meninggal, yang kita nak duduk di alam barzakh nanti, itulah apa yang kita akan tempuh. Sebab itu bila kita doa pada orang mati, kita kata apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu warfa' darajatahu wakhlufhu fi aqibihi minal ghabirin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Wa nawwir, berikan cahaya. Maknanya kubur tu gelap, menakutkan, kan? Tak apalah, pendekkan cerita, bila Aisyah pergi tengok Nabi pergi ke kubur, Nabi menghadap ke Baqi' al-Gharqa tu, kemudian Nabi doa, Allahumma ghfir li ahli al-Baqi'. Nabi kata, Allahumma ghfir li ahli al-Baqi', ya Allah, engkau ampunlah segala dosa ahli Baqi'. Sesiapa sahaja yang dikebumikan di Baqi' itu, dia telah dapat doa Nabi tadi. Kalau tuan-tuan meninggal di Madinah, ada peluang orang tanam di Baqi', tuan-tuan termasuk dalam Allahumma ghfir li ahli al-Baqi'. Siapa saja yang mati di Baqi' ni, Allah ampun dosa dia. Dan kalau kita pergi Baqi' ni, banyaklah pengajaran kita boleh ambil. Kubur dia tak ada binaan, kubur dia tak ada buat-buat besar apa semua, tak ada tembok, tak ada kerusi batu, tak ada apa semua. Kubur biasa, ada ketui batu, tanah rata ya. Nak menunjukkan apa? Itulah kubur pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada binaan, tak ada tembok, tak ada simen, tak ada batu, tak ada apa pokok apa yang pelik-pelik yang orang duk buat ni. Tak ada lampu-lampu lah ni, boleh lampu-lampu pula pergi cantik, kan? Kubur pada zaman Nabi lah kubur yang biasa, tak ada binaan, letak satu batu tanda, kan? Ini kubur yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Fa'atana an-nabi, Nabi pun datang, Nabi pun mai sama. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok di Baqi' al-Gharqa tu, bila depa salat di masjid Nabi, selalunya waktu subuh lah. Dan kalau ada kematian waktu subuh tu, depa akan keluar terus daripada pintu Baqi' tu, depa akan berlari pergi ke perkuburan, kan? Depa lari-lari tu bawa berdasarkan hadis asri'u bil janazah, bawa, kan? Tak ada lah lagu tempat kita berhenti sat tanya, berhenti sat tanya, berhenti sat baca ni, berhenti sat baca ni, tak ada. Dia keluar daripada masjid tu terus lari, bersegera tanam jenazah di sebelah, kan? Itu apa yang tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni segera dia bawa terus, tak ada bacaan, tak ada apa soalan, tak ada, terus bawa pergi ke kubur. Yang datang kemudian ni mereka tambahan kemudian ni dengan bacaan tertentu lah, dengan tanya soalan lah, itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa yang berlaku? Fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mari.
faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu. Bila Nabi mai, Nabi SAW pun duduk di kubur. Macam mana kita nak faham hadis yang Nabi larang duduk tu? La tajlisu 'alaiha wa la tusalli ilaiha. Jangan duduk di atasnya, jangan salat menghadap ke arahnya. Ni sahabat kata, Ali kata Nabi duduk. Hadis ni Nabi duduk di tepi kubur. Kubur ni tak kubur. Kubur ni yang mana di dalamnya ada orang, ada jenazah, itu kita panggil kubur. Kawasan tu makbarah, tanah perkuburan. Artinya kalau tuan-tuan pergi masuk ke kubur, ini juga satu ingatan untuk orang yang bertugas bahagian kubur ni, dia kena pastikan kubur tu tersusun supaya mudah bila orang nak masuk, ada laluan, tak pijak dan tak langkah kubur. Ini kubur ikut dan lagi satu punya style, depa kubur ni depa suka tanam tanam 2-3 orang, tani 2-3 orang, tani 2-3 orang. Jadi bila macam tu menyukarkan untuk orang yang mati kemudian. Kan? Jadi kita kalau boleh siapa yang datang dulu kita tanam dululah supaya kubur tu mudah untuk penyusunan. Kan? Okey. Dia tak ada masalah tuan-tuan kalau kita duduk tang mana pun, akhirnya kita akan bersatu di alam barzakh. Tuan-tuan jangan rasa pula tuan-tuan mati di sini, kan? Dia mati di luar, tak boleh jumpa. Dia tak boleh jumpa dah kita, pasal apa? Hang mati di Kuala, aku mati di Kuala Lumpur. Jauh. Tak, kita bukan duduk dalam kubur tu, kita akan dikumpulkan di alam barzakh. Roh-roh kita ni bila mati, dia akan balik di satu tempat nama alam barzakh. Berimpun di situ. Barangkali kita ni kemudian sikit akan pergi ke sana berjumpa dengan orang yang dah mati awal, sebab depa pun duduk di situ. Semua yang mati ni sebelum kita semua pergi situ. Kalau kita esok lusa mati, kita akan pergi situ juga, dan mereka sedang menunggu kita untuk mengetahui apa yang berlaku selepas depa mati. Sebab itu dalam hadis dia kata bila kita pergi jumpa depa, soalan yang depa tanya kepada dia, apa yang berlaku kepada keluarga kami setelah kami mati? Dan kita yang mati kemudian ni bawa berita, pergi cerita kat mereka, berjumpa dengan mereka. Di kalangan orang-orang yang beriman, kita akan duduk satu tempat, kan? Itu apa yang ada dalam hadis Nabi lah. Jadi kalau kita nak duduk ni macam mana? Kita jangan duduk atas kubur, tepi dia tak apa. Tepi-tepi dia tu kita boleh duduk lah. Kalau ada keperluan kita boleh duduk. Seperti dalam hadis ni Nabi duduk. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi SAW ni dia bawa tongkat. Dia bawa tongkat. Tongkat ni dia tuan-tuan, memang sunnah Nabi ni ada tongkat lah. Apa makna sunnah Nabi ada tongkat? Memang Nabi ada tongkat. Tapi macam kita kata Nabi ada pedang, Nabi ada tongkat, Nabi ada benda-benda ni untuk apa? Ada tujuan lah. Nabi pegang tongkat ni kerana untuk memudahkan baginda berjalan. Di hujung-hujung usia baginda ada sedikit masalah ni, berat badan ni, dia pegang tongkat ni untuk dia berjalan. Jadi kita yang muda-muda ni kalau kita tak pegang tongkat pun tak apalah. Pasal setiap benda tu ada tujuan, fungsi dia. Hatta cincin yang dipakai oleh Nabi tu asalnya digunakan sebagai cok sorak. Nabi bila dia nak tulis sorak, dia cok Muhammad Rasulullah, cok sorak tu. Kerana dulu orang-orang lain pada orang Rom, orang Parsi, bila sorak tak ada cok, mereka tak mau baca. Sorak lekeh, sorak tak rasmi. Jadi Nabi buat cincin tu cok, mahar, mohor. Cok tu jadi sorak rasmi. Jadi cincin tu memang Nabi pakailah, tujuannya untuk cok tu. Jadi setiap tindakan Nabi ni ada tujuannya. Kita nak ikut sunnah Nabi boleh lah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan orang yang tak buat tu taklah, dia tak ikut sunnah. Pasal dia pun, contoh Nabi naik mimbar, pegang khutbah, pegang tongkat tu ada tujuannya, kan? Bukan semata-mata naik khutbah kena pegang tongkat, dan sah khutbah yang tak ada tongkat, tak ada masalah. Jadi Nabi SAW ni pegang tongkat. Nabi SAW ni dia dia tongkat dia tu dia duduk macam duduk main kuih tanah tu, dia duduk cucuk. Dan sambil dia duduk tu, dia duduk tunggu tu, dia duduk main tongkat tu, duduk cucuk main cucuk pi. Kemudian Nabi SAW sambil tu dia bagi kat tazkirah.
Dia bagi tazkirah. Yang ni yang kita nak ambil tazkirah ni. Dia bagi tazkirah. Dia bagi apa ni, ucapan lah. Sambil duduk tunggu jenazah tu, dia bagi ucapan. Dia kata apa? Saya nak ambil rangkap pertama ya. Nabi kata, ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah. Nabi kata tak ada manusia atas muka bumi ni yang menyawa, yang hidup ni, melainkan telah ditulis makanuha, tempatnya di syurga atau neraka. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata tidak ada mana-mana manusia kecuali Allah telah tetapkan tempat dia, sama ada di dalam syurga ataupun neraka. Ini Nabi sebut illa kutiba makanuha, kecuali telah ditentukan tempatnya, sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata juga telah ditulis untuknya, sama ada dia akan syaqiyatan atau sa'idatan, sama ada kehidupannya kehidupan yang celaka atau kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sengsara atau kehidupan yang selesa, telah ditulis. Sebab itu apa sahaja yang kita tempuh ni telah maktub, tercatat. Ni Nabi sebut. Nabi kata syurga pun Tuhan tulis dah, neraka pun Tuhan tulis dah, siapa yang masuk, list nama apa semua tu. Kemudian mangkit satu orang laki-laki, dia tanya, faqala rajulun, bila Nabi kata setiap daripada kamu ni, setiap manusia ni Tuhan telah tulis, merujuk termasuk pada orang yang mati tu. Nabi sebut benda ni kerana ada orang mati. Nabi kata yang mati tu pun telah ditulis tempat dia di mana. Kita yang hidup ni pun telah ditentukan tempat kita di mana, sama ada syurga ataupun neraka. Dia yang mati tu nak pergi syurga, nak sebelum dia lahir telah ditulis tempat dia. Sebelum kita lahir pun telah ditulis. Kemudian bangkit, faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Dia kata ya Rasulullah, ittikal. Dia berbeza dengan tawakal. Ittikal. Dia kata ya Rasulullah, kalaulah demikian ketentuan telah ditulis, nattakilu ila kitabina. Dia kata ala kitabina, nattakilu ala kitabina, kita serahlah pada apa yang Tuhan tulis. Wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal. Pasal telah tertulis. Maknanya nama dah tulis, kita tak payah usaha, kita tak payah duk amal, kita tak payah duk buat apa, kita serah pada tulisan tu dan kita tinggalkan amalan kita, kerana semuanya telah termaktub. Kan? Faman kana minna min ahli sa'adah. Kemudian dia kata, jika kita ni daripada kalangan orang-orang yang bahagia ataupun daripada kalangan orang-orang yang celaka, semuanya telah ditentukan. Kalau tuan-tuan orang habaq kata, contoh macam ni, tuan-tuan nak pi interview jawatan kosong. Okey, dia buat iklan jawatan kosong, tuan-tuan di pelawar masuk jawatan apalah, kita ambil jawatan pegawai ke apakah, kita pun apa, balik pi duk study, balik pi duk tengok, persiap barang, baju apa semua apa ni. Tiba-tiba kawan kita mai, kita duk baca ni orang nak interview. Dia kata hang duk buat apa? Aku duk interview ni hari Isnin, ada temu duga. Depa nak pilih jawatan kosong. Depa nama ada dah, depa dah pilih dah. Yang ni syarat dia. Yang ni syarat dia, yang ni yang depa buka jawatan kosong temu duga ni syarat saja. Tapi orang yang nak isi tempat tu, pegawai yang nak dipilih tu dah ada dah. Apa agak-agak tuan-tuan? Puluhan baca lagi. Dengar-dengar lagi tu, pergi beli lagi 2 buah buku. Apa respon tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dah tahu nama dah ada dah, tutup buku, pergi beli cuak pisang, bencuh kopi minum. Orang yang tak tahu kan tanya, awak tak study ke apa kan? Nama dia dah pilih dah ada dah, saja buat syarat dah ni.
pulun buat apa, kita pi pun confirm tak boleh, tak, memang kalau kita pi temu nurah pun tak dapat lah. Of course kita akan frust. Tentu kita akan, pasal nama dah ada, dah tertulis, dah terpilih. So demikian, kalau kita dengar hadis ni, dia seakan-akan ke arah itu. Tuan-tuan mayang dengan yang tak mayang, nama tuan-tuan duduk mana? Barangkali yang tak mayang tu nama maktub pun, tapi tak kalah kot yang tak mayang tu nama duduk dalam syurga. Takkan tuan-tuan yang main ni nama duduk dalam neraka? Tak kalah. Sebab ada, bila sahabat tu respon, dia manggil, dia tengok, ya Rasulullah, nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ittikal, kita serah dan kita tinggalkan amalan. Adakah begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kemudian Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa sahaja, yang penting tuan-tuan. Ini yang memberi satu panduan pada kita. Ini akhirlah, rangkap yang terakhir. Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa sahaja amma ahlus awal itu Nabi kata faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Sesiapa sahaja yang Tuhan tentukan dia sebagai orang yang bahagia, Tuhan akan mempermudahkan, membuka dan memberikan peluang dan jalan untuk dia melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Tuan-tuan senang ya? Takdir ni, tuan-tuan nak faham senang ya? Siapa pun tak tahu. Tuan-tuan kahwin dengan satu orang isteri, saya kahwin dengan satu orang perempuan. Saya tak tahu lama mana saya akan kahwin. Macam tuan-tuan juga kahwin pun tuan-tuan tak tahu lama mana. Dan tuan-tuan pun tak tahu sampai berapa tahun tuan-tuan nak kahwin. Tapi Tuhan telah tulis. Di atas Tuhan tulis kata tak, kita tak tahu kita nak kahwin. Aku ingat kita tak payah kahwin kot. Pasal apa? Kalau Tuhan tulis kata kita bercerai, kita kahwin pun kita bercerai juga. Mana boleh kita cakap macam tu? Apa? Tuan-tuan pergi hospital contoh, sakit, pergi hospital. Doktor kata macam ni, pakcik, kita boleh lah nak operate, nak bagi ubat ni. Tapi kalau tengok nama pakcik ni, memang Jumaat ni matilah. Kan? Lepas tu macam mana? Nak makan nak tak makan ubat ni? Pasal hari Jumaat ni, kalau kita buat lu mana pun, Jumaat ni pergi bilik belakang kan, hospital bilik belakang. Dia mula-mula masuk, saya selalu sebut lah, hospital ni kita masuk duduk depan kan. Lepas tu kalau serius sangat dia main tengah tu. Kalau tengah tu habis selesai dah, dia pergi belakang lah. Jadi bila kita pergi hospital, kita tanya dia duduk depan ke duduk belakang? Belakang. Jadi kalau duduk belakang tu, tuan-tuan faham lah, bilik ujung kali tu. Bilik mayat. Jadi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan pergi hospital pasal apa? Tuan-tuan tahu tak bila mati? Tak tahu. Tapi tuan-tuan tetap akan mati. Bila tuan-tuan tahu tetap akan mati, tuan-tuan pergi buat apa hospital? Kerana kita tak tahu bila. Barangkali mungkin yang kita pergi asbab itu, ada tempoh untuk kita hidup lagi sehari dua. Demikian kehidupan kita. Kita telah ditulis syurga dan neraka, tetapi kita tak tahu. Cuma Nabi SAW bagi tahu, sesiapa sahaja, tak bolehlah kamu tak beramal. Tak bolehlah kamu tak solat, tak bolehlah kamu tak puasa. Pasal sebab kalau nama kamu itu termaktub di dalam ahli syurga, kamu akan hidup seperti ahli syurga. Artinya amalan-amalan kamu, tindak tanduk kamu, perbuatan kamu, sikap kamu mengarah ke arah yang baik. Dah boleh nampak, tapi kita tak tahulah. Cuma Allah Ta'ala ni bila dia tulis kita ahli syurga, dia akan buka jalan, amalan, peluang untuk kita jadi ahli syurga. Tuan-tuan, itu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Adapun orang yang ditetapkan kebahagiaan dan orang yang ditetapkan kecelakaan, maka akan dipermudahkan apa yang telah ditetapkan kepadanya. Tengok Nabi kata, sesiapa yang mana dia itu daripada kalangan ahli syurga, maka akan dibuka jalan dia untuk melakukan amalan ahli syurga. So tuan-tuan dah boleh nampak kesudahan ending tuan-tuan ni. Tuan-tuan dah boleh nampak ni pengakhiran tempat tuan-tuan ni melalui amalan yang kita buat ni.
Dah boleh nampak. Bukan saya kata confirm, tapi dah boleh nampak. Di mana kedudukan tuan-tuan sudah boleh nampak daripada sini, dunia ni. Sebab itu Nabi baca ayat Al-Quran yang kita baca tadi ni, yang mana dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. Nabi baca ayat tu, apa maksud dia? Adapun orang, Allah Subhanahu wa taala sebut, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kesenangan syurga. Sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Tuan-tuan tengok ayat yang kita baca tadi. Allah kata fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang dia memberi, siapa yang dia bersedekah, dia bertakwa dan dia membenarkan apa yang baik, kami akan permudahkan dia untuk masuk syurga. Sesiapa yang bakhil, wa amma man bakhila, siapa yang bakhil dan dia rasa kekayaan itu boleh menyelamatkan dia dan dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, maka kami akan mempermudahkan dia untuk mendapat kecelakaan. Ini neraka. So nampak tak? Duduk di mana? Fa amma man a'ta wattaqa. Kita tu duduk di kita. Sebab itu dalam hadis ni Nabi SAW mengingatkan kita supaya tak boleh berserah kepada takdir. Tuan-tuan tak boleh serah kepada takdir. Tuan-tuan kena berjuang untuk mendapatkan takdir tu. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Riwayat Bukhari Muslim, i'malu. Nabi suruh ni Nabi suruh. Sebagai penutup kuliah subuh kita ni, tuan-tuan tak boleh serah kepada takdir. Tuan-tuan kena buat apa yang Nabi kata, i'malu. Tugas kamu amal. Tugas kamu berjuang dalam kehidupan ini. Tugas kamu ikhtiar. Sebab fa kullun muyassarun lima khuliqa bih lahu. Lima khuliqa lahu. Nabi kata setiap orang akan dipermudahkan lima khuliqa, di atas apa dia diciptakan lahu baginya. Maksudnya tuan-tuan amal akan mudah dengan apa yang Tuhan tulis atas tuan-tuan. Artinya kalau tuan-tuan, pasal itu kadang-kadang ada manusia dia mudah menerima nasihat, dia mudah menerima hidayah, dia mudah untuk arah-arah kebaikan, dia sangat cepat untuk amal-amal kebaikan. Kerana apa? Lima khuliqalah, kerana takdirnya begitu. Sebaliknya kalau takdirnya berbeza, jauh dan sukar untuk dia buat kebaikan. Maka sebab itu hadirin mukminin, berdasarkan kepada hadis ni, kita semua tidak diajar untuk berpangku tangan, berserah diri kepada apa yang ditentukan, kerana kita tak mengetahui tulisan dan ketentuan Allah. Yang Nabi bagi tahu kepada kita apa dia? Nabi SAW bagi tahu, i'malu, kamu buat amalan, bahagian kamu buat. Kerana Allah mempermudahkan urusan berdasarkan apa yang kamu ditetapkan kepadanya. Mudah-mudahan di hujung-hujung usia saya dan tuan-tuan, tuan-tuan di atas jalan yang benar, tuan-tuan di atas jalan ketaatan, di atas jalan ibadah, mungkin tuan-tuan ditakdirkan masuk di kalangan ahli syurga. Tuan-tuan juga boleh buat perbandingan di antara tuan-tuan dengan sahabat tuan-tuan dengan orang lain. Kehidupan kita sama. Kehidupan kita sama, tak ada beza. Apa yang dia ada, kita ada. Apa yang dia tak ada, mungkin kita tak ada. Sama. Tetapi apa jalan yang tuan-tuan tempuh? Sekarang tuan-tuan tempuh jalan yang betul, jalan yang elok, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Di hujung jalan tuan-tuan ni jalan yang betul, jalan amalan, jalan ketaatan. Lima khuliqalah. Barangkali tuan-tuan termasuk daripada ahlus sa'adah wa min ahlil jannah, orang yang bahagia daripada kalangan ahli syurga. Kan? Ini gambaran, bayangan. Dan kita doa juga supaya anak-anak kita juga dipermudahkan untuk jalan yang Nabi kata tadi. Ini satu ingatan, satu amaran. Kalau susah sangat nak pergi belah kanan,
Bahasa mudah tuan-tuan, tak payah fikir berat-berat. Kalau susah sangat nak pergi belah kanan, duk nampak berat alif kiri. Tapi kalau tuan-tuan ringan, senang belah kanan, cerah. Tapi kalau duk tarik main belah kanan, duk berat pergi belah kiri, kan? Duk heret main belah kanan, duk nak pi duk apa? Duk gaduh juga nak pergi belah kiri. Takkan kiri kot. Tuan-tuan boleh faham tak? Kanan dengan kiri tadi. Kita duk pedor, duk tarik, duk ajak, duk pesah nak bagi masuk belah kanan. Dia duk pesah, pulun, duk berkelahi nak pi juga belah kiri. Pasal apa ni? Barangkali lima khuliqalah. Barangkali mungkin dia diciptakan untuk kiri. Takut tau. Mudah-mudahan tuan-tuan sabar, istiqamah di atas jalan ini, supaya tuan-tuan nanti diciptakan untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.